Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, muslimin dan mukminin, marilah kita sentiasa mengambil kesempatan masa hidup ini dengan sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu dengan mematuhi perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala dosa dan larangannya. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran, diberi kejayaan, mendapat keampunan, keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia sebelum kita mendapat keredaan yang besar di akhirat yang melayakkan kita ke syurga Allah, yang melayakkan kita memandang wajah Allah. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 18 hari bulan Mac 2022 bersamaan dengan 15 Syaban 1443. Tajuk yang kita akan diberi untuk kita bincangkan pada hari ini iaitulah musibah penghapus dosa, bersabarlah dalam menghadapinya. Musibah datang, nak elak tak boleh, nak tolak tak boleh kalau telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita wajib berusaha untuk tidak terkena musibah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta selamat. Pada waktu pagi, waktu petang kita berdoa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan kita juga mengambil langkah-langkah keselamatan. Tetapi kalaulah ditakdirkan kena juga, maka menjadi kewajipan kepada kita bersabar. Kalau kita tak sabar, kita akan kehilangan dua perkara. Yang pertama, musibah tak pergi dengan mudah. Yang kedua, kita kehilangan aset besar yang Allah nak beri kepada kita, iaitulah kehilangan pahala sabar ketika ditimpa musibah. Para jemaah sekalian, ana selalu ulang peringatan ulama mengatakan sabar itu 3 kategori. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Kita nak taat, kita kena sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Bukan senang. Ramai di kalangan kita yang masih belum sabar. Khususnya dalam maksiat rokok, ia ni tak sabar lagi. Piuh cotnya atas kepala, sambil-sambil berjalan nak pergi masjid, bagi sebatang lagi. Sabarlah tuan-tuan, tinggallah najis. Sebagaimana kata ayahanda kita ni, tahi sembelit iblis ni tinggal je lah. Dengan kita bersabar. Sabar yang ketiga, alal masaib, sabar menghadapi musibah. Jadi kita ada 3 kesabaran. Sabar yang kita bincang di sini iaitulah sabar alal masaib, sabar menghadapi ujian. Para jemaah sekalian, dalam tempoh kehidupan seharian,
pastinya kita tidak dapat lari daripada berdepan dengan pelbagai perkara yang tidak diingini, yang kita tak mahu, semua manusia pun tak mahu, seperti musibah kehilangan insan tersayang, ibu bapa, isteri, suami, anak-anak, keluarga, kemusnahan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan jawatan, kekurangan belanja harian, naiknya harga barang mendadak, ditimpa wabak penyakit, mutakhir ini ditimpa ujian dengan kedatangan banjir dengan tiba-tiba tanpa disangka-sangka dan sebagainya. Tengah duduk berjalan, hujan lebat, masuk nak isi minyak, air masuk. Banyak ujian yang berlaku. Musim kita ini musim Covid. Sehat-sehat molek walafiat, tiba-tiba batuk, ambil alat pengetes ludah, air naik 2 lain. Pening kepala, pergurai yang dirancang semua terbantut. Mula-mula kita tak tahu, kita tak rasa sakit. Bila tahu ada 2 lain, mulalah ada simptom dah. Kalau tak tahu, jalan sana sini tu. Namun agama kita tidak menjadikan semua musibah itu sebagai perkara yang sia-sia. Orang mukmin yang bersabar dan redha dengan sesuatu musibah akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba-Nya tidak mengetahui apakah hikmah yang Allah kehendaki di sebalik musibah. Firman Allah taala dalam surah Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Allah Ta'ala ada tulis dah. Orang ni kena bala, orang ni dapat nikmat, orang ni hilang jawatan, orang ni dapat jawatan, sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kita yang melaluinya perlu melalui proses kesabaran dan juga proses yang boleh meraih pahala daripada ujian yang tersebut. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, apabila kita diuji dengan sesuatu musibah, maka semua itu sudah pun tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Hanya kita sahaja yang tidak tahu dan baru tahu apabila sesuatu musibah itu berlaku. Kita tak tahu belum ni bila kena. Oleh kerana itu, janganlah terlalu bersedih, risau, apatah lagi berputus asa. Pengalaman saya mengerjakan umrah pada musim corona, musim Covid. Kita dah rancang tahun 2020 lagi, tapi tertangguh sehinggalah diizinkan oleh Allah pada 28 Februari yang lalu. Undang-undang kerajaan Arab Saudi, kita kena buat swab test, korek hidung kita ni, cari corona 48 jam sebelum sampai ke Arab Saudi. Maknanya kalau kita pergi 28, 27 kena korek. Tuan-tuan bayangkan, kita nak terbang di sini hari 28. Pagi 28 masih belum menerima lagi keputusan positif negatif. Boleh bayangkan macam mana musibahnya orang malam tu tidur tak tidur. Ada jemaah yang sudah naik kapal terbang, dipanggil keluar kerana result dia positif. Saya pun tak nak fikir bagaimana perasaan. Kita kata inilah ujiannya di zaman corona. Selepas daripada itu seminggu, kerajaan Arab Saudi batalkan syarat tersebut, tapi Malaysia masih mengekalkan. InsyaAllah kita doa kepada Allah SWT 1 hari bulan April nanti penjarakan saf rapat dan tidak ada lagi perkara-perkara yang menyusahkan kita ini, insyaAllah. Para jemaah sekalian,
cerita penuh tentang pengalaman ini sudah ada dalam rakaman, tuan-tuan boleh tengok di Facebook Abu Anas. Para jemaah sekalian, sikap terbaik ketika seorang itu menghadapi musibah ialah dengan bersabar dan mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa atas segala-galanya. Kita hendaklah meletakkan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya itu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah jualah kami kembali. Para jemaah sekalian, ayat ini dibaca ketika musibah telah berlaku. Kalau kita nak dengar ada musibah yang nak berlaku, kita tak kata innalillah lagi, kita kata Allahul Musta'an. Bila kita kata ramalan sekian-sekian dijangka, kita kata Allahul Musta'an. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan bala tersebut daripada kita. Para jemaah sekalian, ingatlah, kadang-kala musibah kepada seorang mukmin itu menjadi petanda kasihnya Allah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa menurunkan musibah ke atas seorang hambanya sebagai penebus dosa, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mahu hambanya itu berjalan di muka bumi ini dengan memikul dosa walaupun sedikit. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukat yushakuha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapuskan dosa orang itu dengannya, bahkan duri yang menyakitinya, tertusuk duri sekalipun, sebagai penghapus dosa, apalagi termasuklah kita ditusuk dengan jarum-jarum di hospital, anggaplah itu sebagai kafarah yang Allah Ta'ala letak untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tak boleh, jangan minta bala, jangan minta musibah, tapi kalau dia datang, kita hadapinya dengan kesabaran. Walaupun setiap ujian dan musibah yang menimpa itu adalah untuk menguji kesabaran kita, tetapi ramai yang merasa berat ketika didatangi dugaan tersebut. Ketahuilah para jemaah sekalian bahawa salah satu daripada sebab datangnya musibah kerana Allah Ta'ala nak uji kita dan nak menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada pada kita. Boleh jadi kita cuai, melakukan kesalahan tanpa sedar, ataupun sedar tapi masih lagi menangguh-nangguh untuk bertaubat, untuk beristighfar, maka Allah beri ujian supaya dihapuskan sebelum kita mati. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya di dunia hingga Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Hadzal hadis rawahu Tirmizi. Maksudnya orang tu atas dunia dia buat maksiat, tapi dia sehat, happy, dia buka kedai laku, buka apa saja pun orang beli, seolah-olah dia ni di dunia dijadikan untuk dia. Tetapi ingat, Allah tangguhkan hukumannya di akhirat. Na'udzubillah. Kerana itu para jemaah sekalian, kita hendaklah redha dan bersabar apabila diuji dengan apa jua bentuk musibah. Kita mesti yakini bahawa semua itu adalah penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Janganlah terlalu merungut, mengeluh. Habis media channel kita laporkan,
tulis di Facebook macam-macam tulis, buat video live lagi, tunjuklah kita ni sabar. Video untuk memaklumkan kepada orang musibah yang berlaku boleh, tapi video merintih, menampakkan kita keresahan, itu merugikan pahala. Maka kita kena meyakini bahawa semua itu adalah penghapus dosa yang telah dilakukan selama ini. Janganlah merungut, mengeluh, mengamuk, seolah-olah tidak berpuas hati dengan ujian Allah itu, sehingga ada yang menuding jari sesama sendiri, saling menyalahkan antara satu sama lain. Jangan sampai kemuliaan diri yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita hilang begitu saja disebabkan sikap dan budi bahasa kita sendiri. Hari ini di antara punca besar nampak sangat hilang sabar kita, iaitulah melalui media baru ini. Facebook lah contohnya, paling besar. Hari-hari duk letak gambar. Orang ni kematian isteri, letak gambar bini dia, letak macam-macam. Jangan nampak kita ni tak sabar. Kita sabarlah dengan ujian Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjari pahala yang besar. Sebagaimana doa kita bila ditimpa musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di atas ujian ini dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Para jemaah sekalian, itu di antara tazkirah ataupun peringatan kita. Namun kita sentiasa ingat mengingati, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada setiap musibah yang menimpa diri kita, bahawa semuanya itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Selain itu, kita juga adalah sedar bahawa apa juga musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita, ia adalah teguran daripada Allah. Kita anggap ini adalah merupakan cuitan ataupun cubitan daripada Allah supaya kita sedar untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Jangan kata, oh, Tuhan benci kepada aku ni, Allah tak suka kepada aku, orang lain ahli maksiat tu okey je, aku ahli masjid ni sakit lah. Dan satu lagi peringatan juga kepada ahli jemaah kita, jangan kalau kita sakit pergi hospital, dan tidak salah untuk kita berubat dengan cara ruqyah, tapi jangan mudah koyak, mudah percaya kepada ahli-ahli tilik. Ahli tilik ni, dia tengok penyakit kita, dia kata awak ni orang buat, orang sihir awak ni. Bila kita percaya kepada macam ni, dan dia namakan orang yang sihir kita itu, mana itu satu dosa besar. Kita buat tuduhan secara rambang, bukan yakin pun. Kalau ditanya orang itu, dia tak mengaku. Kemudian terjadilah hadis yang Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan, siapa dia pergi jumpa orang yang mengaku cerdik, mengaku pintar, mengaku tahu benda gaib, pergi jumpa saja, Allah Subhanahu wa taala tak akan terima solatnya 40 hari. Kalau dia membenarkan fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa orang itu kata, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu, dia telah kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi. Saya tercuit dengan ulasan para ulama. Dia kata, kenapa Nabi namakan bomoh ahli tilik ni dengan arraf, makna orang cerdik, orang pintar, orang mengaku benda tahu. Dia kata sebab yang pergi tu orang bodoh, jadi dia tu orang cerdik. Na'udzubillah. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan masuk diri kita dalam kelompok bodoh, pergi serah tengkuk kepada ahli-ahli peramal nasib, ahli-ahli peramal penyakit-penyakit ini, menyebabkan kita akan kehilangan pahala yang banyak di saat akhir, solat tidak diterima. Apalagi kalau percaya kepada apa yang dikatakan itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ahli-ahli ruqyah yang syar'i, yang betul-betul ikut syarak, mereka tak akan tuduh orang. Dia tahu orang ni ada kena jin, kena kacau, kena kerasukan, dia berusaha untuk buangnya. Tapi nak tuduh orang buat, lah. Kalau tuduh itu bomoh nama dia. Tinggalkan dia sebelum 40 hari solat tidak diterima. Para jemaah sekalian, firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Kita hari ni musuh kita siapa? Corona yang tak nampak. Allah, takut habis kita. Dah 2 tahun dah kita nak bersalam, holo tak holo. Orang holo tangan kita tak holo kan cik hati kawan. Lepas orang holo tangan pergi cari alat basuh tangan. Takut kita. Kenapa? Kerana musuh Allah datang dengan cara tak nampak. Dan merasai kelaparan dengan berlakunya kekurangan harta benda, jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah 115. Para jemaah sekalian, dalam suasana negara kita masih dilanda COVID-19 belum lagi berakhir. InsyaAllah kerajaan isytihad endemik pada 1 bulan April, tapi masih lagi ada corona itu. Cuma cara interaksi itu berubah. Maka para jemaah sekalian, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang melanda negara dan dunia ini. Perbanyakkanlah membuat amal ibadat serta meninggalkan segala maksiat. Jangan sekali meninggalkan solat. Hindari memakan makanan yang haram dan yang syubhat, seperti penyalahgunaan dadah, rasuah, riba, segala bentuk penipuan. Makanlah makanan yang diyakini haramnya atau meragui status halal haramnya. Hendaklah sentiasa memohon ampun dan bertaubat, serta jagalah SOP yang telah disebut oleh pihak pemerintah. Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ada beberapa perkara yang perlu dimurajaahkan. Yang pertama, adab masuk masjid. Apabila saudara masuk masjid, orang sedang azan pertama, maka kita berdiri tunggu sehingga selepas azan, baru kita salat tahiyatul masjid. Adapun kalau kita masuk azan yang kedua, khatib sudah di mimbar, muazzin melakukan azan yang kedua, maka jangan tunggu, terus je salat ketika azan itu. Kerana selepas azan, kita akan mulakan khutbah. Pada waktu itu menjadi kewajipan jemaah mendengar khutbah. InsyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang, saya tak nak tengok lagi ada jemaah yang berdiri menunggu tamat azan baru salat, kerana itu menyalahi SOP peraturan salatul Jumaah. Yang kedua, kempenlah besar-besaran keluarga kita supaya kembali ke masjid. Kita dengan Ramadan hanya ada 2 minggu je lagi, 15 hari. Jinak-jinaklah dengan masjid supaya bila masuk Ramadan kita sudah kenal masjid. Mudah-mudahan keceriaan masjid dan surau balasah kita akan kembali semula Ramadan ini. Setelah diberi kebenaran SOP, kita akan dapat solat berjamaah dengan secara baik seperti biasa. Dibenarkan solatul tarawih. Tuan-tuan ingat, tahun lepas kita hanya sempat tarawih beberapa malam, kemudian datang pula corona menyekat kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Ramadan tahun ini kita dapat meneruskan ibadat dengan baik, tidak tersekat-sekat lagi. Kata Abu Anas afallahu anhu wa an walidai, masjid dibuka, jangan pula hati tertutup. Itu yang kita bimbang. Masjid buka, hati tutup, tak sampai juga awak ke masjid. Yang ketiga yang banyak ditanya soalan tentang berpuasa selepas setengah Syaban. Selepas setengah Syaban bolehkah kita nak mula puasa sunat? Maka menjadi khilaf para ulama di situ. Kalau orang yang biasa puasa Isnin Khamis boleh teruskan. Tapi kalau mula baru nak berpuasa, maka itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, yang tak boleh. Kita kata eloklah kita keluar daripada khilaf supaya tidak banyak percanggahan dalam perkara ini. Baik para jemaah sekalian, itulah beberapa pesanan kita di ambang Ramadan, menunggu kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Dan pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.